PRU 14, kalau kita lihat sekarang ni, apabila kita mengkaji keputusan pilihan raya, kita tidak boleh mengkaji keputusan pilihan raya BN sahaja. Kita kena mengambil BN campur dengan PAS. Jadi di PRU 14, kalau kita lihat keputusan calon UMNO dengan calon PAS, kalau kita jumlahkan dan kita bandingkan, majoriti yang diperolehi sebenarnya adalah majoriti 4,000 lebih. 6,000 lebih. Ya, sebab majoriti UMNO adalah 2,000 campur dengan undi yang diperolehi oleh PAS 4,000 lebih, jadi jumlahnya 6,000 lebih. Dan majoriti yang diperolehi kali ini adalah 10,000 lebih, ya. Dan kita boleh anggap calon BN tu sebagai calon UMNO PAS. Jadi majoriti yang diperolehi 10,000 lebih, maksudnya ada peningkatan majoriti sebanyak 4,000 sahaja, bukannya peningkatan majoriti 8,000 seperti yang diwar-warkan. Itu satu yang anda perlu ambil perhatian. Satu. Maaf ya, tadi ada gangguan. Jadi kalau kita lihat dari segi peratus, peningkatan peratus undi yang diperolehi oleh calon UMNO PAS adalah sebanyak 18%. Okey, sebanyak 18%. Jadi secara keseluruhannya, itulah kalau kita nak bandingkanlah majoriti dengan majoriti, ada peningkatan sebanyak 18%. Baik. Kalau kita lihat calon Amir Kushairi ini, yang seharusnya calon Parti Pejuang Tanah Air yang bertanding sebagai calon bebas, kalau kita lihat undi yang diperolehinya dan kita banding dengan undi yang diperolehi Pakatan Harapan, maka undi yang diperolehi oleh calon ini hampir separuh daripada undi yang diperolehi oleh Pakatan Harapan pada PRU 14. Bukan separuh, tapi hampir separuh. Jadi beliau bertanding pada masa pendaftaran ataupun keputusan untuk mendaftarkan Parti Pejuang Tanah Air baru diumumkan. Dalam tak sampai 2 minggu apabila pencalonan dah dibuat, keputusan untuk mendaftarkan Parti Pejuang Tanah Air baru diumumkan. Jadi parti itu belum didaftarkan dan pengumuman dia tak sampai pun sebulan. Jadi keputusan tu agak memberangsangkan. Dan sebelum ini, untuk adil, saya dah terangkan masa saya buat pencerahan pilihan raya kecil Cini pun, saya dah terangkan. Apa pun, keputusan pilihan raya kecil tidak memberi gambaran sebenar keputusan pilihan raya umum, dan saya telah memberikan 2 bukti, iaitu yang berlaku di PRU 14. Belum PRU 14, di Sungai Besar dan Kuala Kangsar berlaku pilihan raya kecil serentak. Dan di pilihan raya kecil itu, calon Barisan Nasional menang dengan majoriti lebih besar, malah ada swing Chinese voters kepada calon Barisan Nasional di Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Dan pada ketika itu, Barisan Nasional teruja dan mengatakan bukti bahawa sentimen rakyat sudah berubah. Dan saya pernah mengatakan tidak. Sebab pilihan raya kecil kadang-kadang digunakan sebagai platform atau medan untuk meluahkan rasa tidak puas hati ke apa ke, sebab pengundi tahu bahawa itu tidak akan mengubah lanskap politik tanah air. Dan atas sifat yakin itu, Datuk Seri Najib Tun Razak tak lama selepas 2 pilihan raya kecil itu mengumumkan pembubaran parlimen, dan seterusnya kita masuk PRU 14 dan keputusannya total opposite. Okey? Dengan nada yang sama, saya dengan ini isytiharkan atau cabar Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau dia yakin dengan keputusan ini, sila bubar parlimen segera, jangan buang masa, supaya kita semua dapat masuk medan pertempuran di pilihan raya umum ke-15, di mana saya yakin bahawa Blok Bebas Kuasa Ketiga Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Pejuang Tanah Air akan mengejutkan semua dengan bilangan kerusi yang akan dimenangi. Okey? Saya dah beritahu bahawa masa saya buat rungkaian sebelum ini untuk pilihan raya kecil di Slim, saya dah beritahu apa pun, saya adil, apa pun pilihan raya kecil tidak menggambarkan pilihan raya umum. Banyak kali saya dah beritahu, anda boleh rujuk kepada video-video lepas ataupun kepada artikel-artikel yang saya tulis. Jadi apa pun, kita ada Cini yang tak lama sebelum tu, kubu kuat Najib, di mana penurunan undi Melayu Islam berlaku sebanyak 10%. Di sini ada peningkatan sebanyak 18% kalau kita banding undi calon UMNO PAS sebelum di PRU 14 dan pilihan raya kecil Slim. Jadi tunggu apa lagi? Sebab PPBM dah hancur berkecai dan ramai ahli parlimen, pemimpin-pemimpin dari Sabah, Sarawak, PPBM, UMNO, Tim B dan sebagainya
kini menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi tunggu apa lagi? Kalau dah yakin, saya dengan ini seru agar parlimen dibubarkan dengan segera supaya kita semua dapat masuk medan perang di PRU 15. Dan kita dapat lihat yang menang. Ya. Jadi saya ingin menyahut cabaran Nur Jazlan, iaitu pemimpin UMNO Johor ataupun pengerusi Barisan Nasional Johor, yang telah memberitahu Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini, sudah-sudahlah, jangan ke sana ke sini untuk cuba mendapatkan sokongan. Lebih baik bubar parlimen. Dan ramai sudah menyeru bubar parlimen, dan saya dengan ini menyeru agar Tan Sri Muhyiddin Yassin membubar parlimen. Ya. Apa lagi? Tunggu dah keputusan Slim ni, cepat bubar parlimen. Kalau dah yakin kan. Bubar parlimen, dan boleh juga kita adakan pilihan raya umum serentak dengan pilihan raya negeri Sabah supaya tidak ada pembaziran dana apabila terpaksa membuat banyak mengerahkan banyak jentera untuk pilihan raya yang tak habis-habis ni. Jadi kita buat pilihan raya umum. Okey? Dan di sini saya ingin menyatakan sejelas-jelas mungkin bahawa sokongan saya padu terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad, perjuangan beliau. Sokongan saya padu terhadap Parti Pejuang Tanah Air yang sebenarnya memiliki aura UMNO, iaitu aura 1946. Kerana semangat 1946 yang sepatutnya dibawa oleh UMNO dah lama terkubur. Yang ada sini, khususnya di tim A, semuanya prinsip perjuangan mereka bukan agama, bangsa dan negara, tetapi wang, kuasa dan kedudukan. Dan saya dengan ini mengisytiharkan bahawa biar apa sekali yang berlaku pun, mati hidup saya adalah demi mempertahankan prinsip perjuangan Parti Pejuang Tanah Air. Hidup Tun. Ya. Jadi segeralah kita bubarkan parlimen, segeralah kita masuk pilihan raya umum, tak payah cerita banyak. Ya. So besok jangan lupa bersama saya akan buat rungkaian lebih terperinci berkenaan dengan PRK Slim. Ya. Dan sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya. Anda boleh ikuti saluran Telegram saya di mana saya akan membuat pengumuman-pengumuman penting. Saya juga ucapkan syabas kepada calon Amir Kushairi kerana berjaya walaupun calon bebas, walaupun Parti Pejuang baru sahaja diumumkan, dah hampir 50% undi yang diperolehi oleh Pakatan Harapan sebelum ni dah diperolehi oleh beliau. Ya. Dengan banyak dana, dengan banyak jentera pentadbiran, sebab BN ada kelebihan jentera pentadbiran. Seolah-olah mereka sedang berlawan dengan parti yang besar. Okey. Beliau dapat memperolehi hampir separuh daripada undi itu. Tahniah kepada calon Amir Kushairi, pejuang sebenar. Jadi kita sama-sama mendesak agar parlimen dibubarkan supaya kita boleh masuk pilihan raya umum ke-15. Dan saya juga ingin mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi tahniah kepada Tan Sri Tengku Razali Hamzah yang mengingatkan kebenaran bahawasanya UMNO jangan hipokrit, kalau boleh keluar daripada kerajaan sebab tak logik tinggal di dalam kerajaan. Okey? Sebab perjuangan penyatuan ummah tu sah tidak wujud. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam BN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.